الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah malam ni kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam taman-taman syurga Allah. Dan ini merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan dengan keberadaan kita dalam majlis-majlis yang mulia seumpama ni, maka kita turut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi bacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka dia kata wal yakunil murid ala dawami fi ghayatin minal i'tirafi bitaqsiri anil qiyami bima yajibu alaihi min haqqi rabbih. Dia kata, dan hendaklah setiap orang-orang yang berkehendak kepada Allah. Tuan-tuan, kita dah terang sebelum ni, semua manusia dia memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu jangan kita lupa dengan Allah, jangan sama sekali kita buat tak heran dengan Allah. Kita tengok
bencana yang berlaku di luar daripada negeri kita, yang melanda sekarang ni dan baru-baru ni. Tuan-tuan, tidak ada siapa pun yang boleh menghalang daripada perkara itu berlaku. Tak ada orang. Dan semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu semua manusia dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita adalah berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada orang yang akan terlepas daripada wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana itu pernah satu masa bila mana ada satu orang yang dia berjumpa dengan seorang alim, lalu dia bertanya kepada si alim ini, macam mana saya orang yang beriman dengan Allah, saya adalah orang yang melakukan setiap apa yang diperintah oleh Allah, tapi macam mana dalam masa yang sama saya nak melakukan maksiat kepada Allah. Dan tuan, dia minta jalan daripada orang alim ni. Dia beriman, dia juga buat apa yang diperintah oleh Allah. Cuma dia minta jalan macam mana dia boleh bermaksiat dengan Allah. Dan tuan, maksiat ni dia merupakan benda yang menyeronokkan. Ni maksiat. Kerana tu kata Nabi SAW, bahawa neraka itu dipagari dengan syahwat-syahwat manusia. Dan tuan, makna apa? Neraka ni, syarat nak masuk neraka adalah dengan memenuhi syahwat. Tuan-tuan, syahwat dia adalah benda yang sangat menyenangkan kita sebagai seorang manusia. Tuan-tuan, dia tak perlu mangkit waktu subuh, tak payah. Tuan-tuan, dia tak perlu untuk keluarkan zakat, tak perlu. Tuan-tuan, dia tak perlu nak tolong orang, dia tak perlu bangun pada waktu malam. Kalau ada rasa dia nak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka orang ni dia jumpa dengan orang alim ni, minta jalan. Macam mana saya boleh buat maksiat kepada Allah dalam keadaan saya beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, lalu si alim ni kata boleh. Cuma aku pula yang nak bertanya kepada kamu beberapa soalan. Kalaulah kamu boleh jawab soalan ni, kamu boleh bermaksiat dengan Allah. Tuan-tuan, apa soalan dia? Pertama, si alim ni tanya, kamu makan daripada rezeki siapa? Maka jawab orang ni, rezeki daripada Allah Ta'ala punya. Kalau demikian, cari mana-mana rezeki yang bukan milik Allah, kamu makan hak tu. Kalau kamu jumpa dan kamu boleh makan hak tu, maka kamu boleh bermaksiat dengan Allah. Dan tuan, cuba kita muhasabah. Cuba kita cari mana yang rezeki ini bukan daripada hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Dan tidaklah gugur akan sesuatu daun, kata Allah, melainkan daun yang gugur itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَا حَبَّةٍ فِي الظُّلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Dan demikian juga satu biji sama ada yang berada dalam kegelapan bumi dan juga apa-apa yang berada di langit dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maknanya tidak ada yang terlepas
daripada kekuasaan Allah, dan semuanya ini adalah dimiliki oleh Allah. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala menyebut, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu apa-apa yang berada di langit, di bumi dan antara keduanya, itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita bekerja siang malam, daripada muda sampailah kita tua, dalam saving account kita dah ada ratus ribu. Tuan-tuan, dalam saving account kita ada jutaan ringgit. Tanah kita banyak, rumah kita banyak. Tuan-tuan, tapi bila mana kita mati, apakah kita akan bawa semua yang kita himpun ni? Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu menghimpun dunia sebanyak-banyaknya ini, seolah-olah macam kamu nak bawa masuk sekali di dalam kubur, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang kita himpun daripada muda sampai tua, yang banyak ni, satu masa esok kita akan tinggal. Maka ni nak menunjukkan kepada kita, yang tu bukan daripada hak milik kita. Tuan-tuan, semua adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kata si alim ni, kalau kamu boleh jumpa mana-mana rezeki yang bukan milik Allah, kamu boleh dapat yang tu. Kamu makan, kamu boleh bermaksiat dengan Allah. Maka kata orang ni, tak boleh. Aku tak boleh cari. Semua rezeki adalah milik Allah. Tuan-tuan, tak apa. Kata si alim ni, ada jalan yang kedua. Sekarang ni kamu hidup di atas muka bumi siapa? Maka jawab orang ni, atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata alim ni, carilah mana-mana bumi yang bukan daripada hak milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, agak-agak ada tak? Mana-mana muka bumi yang bukan daripada hak milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Sajadah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan juga bumi ini fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, kata Allah. Maka aku jadikan langit dan bumi ini dalam 6 masa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu dia pun menguasai akan arasnya. Tuan-tuan, langit bumi ni pun dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka orang ni kata, tak ada, aku tak jumpa mana dia yang muka bumi ni bukan daripada hak milik Allah. Tuan-tuan, alim ni kata, tak apa, ada cara yang berikutnya. Tuan-tuan, seronok ni. Kalau ada cara lah kita boleh bermaksiat dengan Allah, rasa-rasanya kita akan buat perkara tu. Pasal apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu lebih cenderung kepada kehidupan dunia berbanding dengan kehidupan akhirat yang lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kata si alim ni, tak apa, tak boleh buat maksiat, ada cara yang ketiga. Lah ni kamu hirup, kamu boleh hidup ni kerana dengan udara siapa? Orang ni kata dengan udara Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, alim ni kata cari udara yang bukan hak milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tengok orang yang kena COVID-19. Bila mana dia punya oksigen dia menurun di dalam tubuh badan. Tuan-tuan, dia memerlukan kepada alat bantuan. Tuan-tuan, tidakkah kita terfikir bahawa ini merupakan kelemahan yang ada pada manusia? Dan ini menunjukkan bahawa kita digagahi oleh suatu kuasa. Tuan-tuan, kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tercungak-cungak dia.
Pasal apa? Dia punya oksigen dia sampai 40, oksigen sampai 30. Maka doktor kata, kamu hendaklah ditidurkan. Tuan-tuan, satu ayat, satu kenyataan yang sangat ditakuti oleh orang. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana sebelum nak tidur tu, yang nak tidurkan kita tu dia kata apa? Mengucap dululah. Tuan-tuan, masa tu baru cering bulu roma. Tuan-tuan, pada masa tu barulah kita nak menyesal, kita nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi Allah Subhanahu wa taala janji orang yang kembali kepada Allah, dia takut dengan Allah, maka taubat dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itu pun dia tak rasa apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia tak beradab dengan Allah. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana dia hampir kepada kematian, dah nak tidur dah. Tuan-tuan, orang suruh dia mengucap balo, mana nak tahu. Takut-takut tidur ni tidur terus. Siapa tahu. Tuan-tuan, dia doa panjang lebar, dia doa sungguh-sungguh sebelum daripada mana dia ditidurkan. Tuan-tuan, menunjukkan apa ni? Ini adalah kelemahan manusia. Sebab itu dalam ilmu tauhid, bila mana kita nak membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala, adalah adanya sekalian daripada alam ini. Tuan-tuan, antaranya bila mana kita hirup udara Allah Subhanahu wa taala, tak ada udara ni, tak ada oksigen ni, maka kita akan mati dan tidak dapat untuk meneruskan kehidupan kita. Tuan-tuan, maka semua ini dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ni kata, aku tak berjayalah nak cari mana dia yang bukan udara hak milik Allah Subhanahu wa taala. Tak apa, kata si alim ni, kita ada cara yang terakhir. Aku pun penat dah terang kat hang, tak ada. Ini cara yang terakhir, kamu cari, mana tahu kok ada. Tuan-tuan, orang alim ni kata apa? Benda mudah sahaja. Sekarang ni kamu duduk berlindung di bawah langit siapa? Tuan-tuan, ni langit ni yang ada atas kepala kita, yang memberikan ayat hujan kepada kita, yang memberikan kepada kita kedinginan, kesejukan dan sebagainya. Tuan-tuan, maka kata orang ni, apa nak kata si alim ni, carilah mana-mana langit yang ianya bukan dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka orang ni kata tak ada. Semua yang kamu tanya ni adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu benda yang Allah Subhanahu wa taala punya ni, kalau dia nak ambil, dia boleh ambil dengan segera. Sebab itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa yang tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, satu masa nanti dia akan ditarik dengan cara paksa oleh Allah supaya dia reti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni kalau dia nak ambil apa yang dia beri saja, sekelip mata. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. Kalaulah kami nak ambil apa yang ada pada sisi mereka, فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, kami boleh ambil secara sekelip mata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang Allah Ta'ala beri kecerdikan akal. Tuan-tuan, kita tengok apa ni kesan kaum Ad ni dan juga kaum Thamud. Tuan-tuan, dua-dua kaum ni diberikan akal yang cerdik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan, mereka boleh tebuk bukit, mereka boleh tebuk gunung, menjadikan gunung tersebut penempatan mereka. Tuan-tuan, dalam tu ada stadium, dalam tu ada pasar, dalam tu ada shopping kompleks. Tuan-tuan, ini kepandaian yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum ini, Ad dan juga Samud. Tuan-tuan, tapi ke mana kaum Ad dan juga kaum Samud ni? Tuan-tuan, kedua-dua kaum ni telah pun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam surah Sajadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, kamu tak tengok kata Allah, berapa kurun, berapa kaum yang telah pun ahlaknahum, yang telah kami hancurkan mereka kata Allah. Tuan-tuan, antaranya kaum Ad dan kaum Samud yang mempunyai kepintaran, mereka ada teknologi yang begitu tinggi, yang maju. Tuan-tuan, tapi dua-dua kaum ni semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Allah Nuh alaihi salam ni dia buat bahtera di tengah-tengah padang pasir. Tuan-tuan, ni nak cerita bila mana manusia mendahulukan akal, dia melupakan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pemilik bagi segala-galanya. Tuan-tuan, Nabi Nuh bila dia buat bahtera di tengah-tengah padang pasir, maka orang kata pada Nabi Nuh alaihissalam dan juga pengikut dia, tuan-tuan, perkara ni dirakam oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka kata apa? Humul majanin. Semua orang yang ikut Nuh ni, mereka adalah orang-orang gila. Tuan-tuan, bahasa apa mereka kata gila ni? Kerana buat bahtera di tengah-tengah padang pasir. Tuan-tuan, tengah padang pasir, ayak laut tak ada, pantai tak ada, sungai pun tak ada. Ada parit tu boleh maaf pergi. Tuan-tuan, ni ayak, tempat ayak pun tak ada. Maka buat bahtera pada hari itu. Lalu Nabi Allah Nuh alaihi salam menyeru kepada kaum dia. Pada hari ini kata Nabi Allah Nuh alaihi salam, semua yang tidak masuk ke dalam bahtera ini akan ditenggelamkan oleh Allah. Bumi ini akan dipenuhi dengan air kata Nabi Allah Nuh. Yang mana air ini akan turun daripada langit dan keluar daripada perut bumi. Hari ini tidak akan ada yang selamat kata Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, anak dengan isteri Nabi Allah Nuh alaihi salam pergi naik atas bukit. Tuan-tuan, bahasa apa? Mereka faham. Bila kata nak naik ayak, kita kena pergi tempat tinggi. Tuan-tuan, betul tak kenyataan tu? Kenyataan tu betul. Kalau dah ada ayak kat bawah, naik atas baru tak kena ayak. Tuan-tuan, tapi pemikiran manusia itu dimiliki oleh Allah, dan juga Allah lah pemilik bagi segala-galanya. Tuan-tuan, mereka naik atas bukit, mereka naik di tempat yang tinggi, sehingga kata Nabi Nuh alaihissalam, wahai anakku, pada hari ini tidak ada yang selamat melainkan yang masuk ke dalam bahtera ini. Tuan-tuan, anak Nabi Nuh alaihissalam kata, tak apa, kami berada fi makanil ali, kami berada di atas tempat yang sangat tinggi, kami selamat. Kamu jangan risau, kamu naiklah bahtera yang kamu buat, bukan boleh berlabuh pun, bukan boleh berjalan pun. Tuan-tuan, pasal apa? Mereka mendahulukan akal. Mereka lupa akal itu pun dibuat, ianya telah pun disetting, dia telah pun direka cipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, mereka duk faham bahtera ni dia tak boleh mendatangkan apa-apa manfaat. Pasal apa? Dia tengah-tengah padang pasir. Mereka lupa yang ni adalah perintah Allah. Mereka lupa yang mereka itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, akhirnya apa yang berlaku? Ayak koi naik.
Termasuklah gunung Ganang pada hari itu ditenggelami dengan air yang begitu banyak. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala belayarlah bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya mendarat di Jabal Judi, di atas Jabal Judi. Tuan-tuan, itu merupakan apa? Kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kesimpulannya, semua daripada manusia dia sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehidupan manusia dia ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu tak ada orang yang boleh jauh daripada Allah. Tuan-tuan, kalau dia jauh daripada Allah, maka kita tak tahu bagaimanakah keadaan dia. Siapa lagi yang nak mentadbir dia? Siapa yang nak melindungi dia? Siapa yang nak berikan pada dia makan? Siapa yang nak berikan kepada dia minum dan sebagainya? Dan kenapa? Kerana semua dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, wal yakun al-muridu 'ala ad-dawami, maka hendaklah orang yang berkehendak dengan Allah ni 'ala ad-dawam, senantiasa, fi ghayatin min al-i'tiraf, dia hendaklah mengiktiraf akan diri dia. Dan dia kena rasa pada diri dia bitaksiri, rasa tidak mampu, anil qiyami, untuk melakukan bima yajibu alaihi min haqqi rabbih, dia tak mampu nak melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Tuhan dia, dan dia tak mampu melaksanakan hak Tuhan dia, melainkan bila mana dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni apa yang kita buat adalah dibuat oleh Allah. Tuan-tuan, kita boleh taat kepada Allah, sebab itu jangan takabur. Bila boleh beramal, jangan takabur dengan orang. Bila boleh buat kebaikan, jangan riak kepada orang. Tuan-tuan, ini semua adalah perangai-perangai yang tak disukai oleh Allah. Takabur, riak, ujub, sum'ah. Tuan-tuan, ini merupakan benda-benda yang menjadi penghalang kepada manusia untuk manusia makrifah ataupun kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, manusia kalaulah dia tidak diberikan izin untuk taat, maka dia tak boleh taat dengan Allah. Tuan-tuan, manusia ni kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak tahan kaki dan juga tangan dia daripada melakukan maksiat pada Allah, tuan-tuan, dia tidak akan dapat meninggalkan maksiat kepada Allah. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah peringatkan, wallahu khalaqakum, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah pun menjadikan kamu, kata Allah. Tuan-tuan, Allah Taala jadikan kita ni unik. Pasal apa Allah Taala tak jadikan kita orang terus macam hari ni? Allah Taala mulakan dengan ayat mani. Daripada ayat mani dia menjadi segumpal darah. Dan kemudian darah itu dia menjadi apa? Alaqah, mula bergantung dah. Dan tuan, daripada proses ni Allah Subhanahu wa taala kata kemudian kami kembang biakkan kejadian manusia ini. Dan tuan, daripada ayak mani, pancaran ayak mani, dan tuan, kemudian jadi daging, kemudian jadi alaqah, kemudian Allah lah yang mengembangkan kejadian manusia. Ada tulang belulang, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Dan tuan, kenapa manusia dibuat sedemikian rupa? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kerana nak suruh manusia itu fikir, kerana nak suruh manusia itu sedar bahawa kejadian kita ni daripada ayak mani sampailah
menjadi seorang manusia pada hari ini. Tuan-tuan, ini adalah kerana kita dijadikan dan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kamu buat semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu kata Imamul Haddad, setiap orang dia mesti ada rasa bahawa dia tak mampu nak melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni di dalam hadis qudsi, tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda munkasirati qulubuhum min ajli, kata Allah. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ni suka sangat berserta dengan orang-orang yang merendahkan dirinya kerana aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Bila mana dia boleh makan, maka dia tengok apa? Yang beri rezeki ni Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila mana dia diuji oleh Allah, maka yang dia tengok ujian ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mana dia perolehi nikmat, maka dia pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, tuan-tuan, ni contoh terbaik. Bila diberi nikmat, bila mana diberikan kesenangan, tak pernah lupa kepada Sang Pencipta. Tuan-tuan, kita banyak lupa, dan juga kita memberikan perhatian kepada benda selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Nabi SAW dia ajak pada kita. Satu hari ada orang berjumpa dengan Nabi SAW. Dan ni cara macam mana keadaan kita, muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hari ada orang dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, andil hajah, aku ni ada hajat ya Rasulullah. Macam mana gamaknya aku nak tunaikan hajat aku ni, supaya hajat aku ni ditunaikan? Tuan-tuan, Nabi ajak pada orang ni. Kata Nabi SAW, salli rak'ataini, sembahyanglah kamu 2 rakaat, kata Nabi SAW. Summa sil hajatika, kemudian daripada tu minta dengan Allah apa-apa hajat kamu, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kita dalam hajat kita lupa nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang kita tahu tak puas hati, yang kita tahu cuma nak marah orang itu, nak marah orang ini. Tuan-tuan, tapi kita lupa bahawa semuanya ini ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, disebutkan di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala, salah seorang daripada pakar ilmu falak. Tuan-tuan, kata Imam Al-Qazwini, tidakkah kamu menyedari, dia kata, manusia ni kalaulah dia nampak benda yang menggembirakan, maka dia gembira. Tuan-tuan, dia gembira, maka dia suka dengan benda yang mengembirakan dia. Bila dia jumpa dengan benda yang menyedihkan dia, maka dia sedih. Tuan-tuan, jangan kata apa, dia tengok filem Hindustan, dia tahu dah yang tu filem Hindustan. Tuan-tuan, dia tahu dah orang ni berlakon ya dekat dalam televisyen. Tuan-tuan, tapi dia punya teriak lah. Tuan-tuan, dia punya teriak tu macam kisah tu berlaku betul-betul.
Tuan-tuan, kata Imam Al-Qazwini, kamu tak tengok ke? Manusia ni bila gembira, dia gembira. Bila mana ada benda yang menyedihkan dia, maka dia sedih. Bila mana ada benda yang menakutkan dia, maka dia takut. Tuan-tuan tengok cerita tu. Kan? Anak tak ada apa pun. Pak pula pergi ambil bantai, tutup muka. Takut. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, kata Al-Imam Al-Qazwini, bila mana manusia ni mudah terpengaruh perasaan dia. Gembira, dia gembira. Bila takut, dia takut. Bila sedih, maka dia juga akan terpengaruh dengan sedih itu. Tuan-tuan, kata Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya perasaan yang mudah dipengaruhi ini, ianya adalah menunjukkan bahawa betapa lemahnya manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dijadikan manusia itu serba lemah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dengan kelemahan manusia inilah manusia sangat memerlukan kepada yang maha kuat. Dia memerlukan kepada yang maha pemberi. Tuan-tuan, siapa dia yang maha pemberi? Siapakah dia yang maha kuat? Siapakah segala-galanya? Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana tu kata Imam Al-Haddad, kamu mesti nak kena ada rasa taksir. Kamu berasa aku tak mampu nak buat ni semua. Melainkan bila mana aku diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu bila mana kita boleh melakukan taat kepada Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Kerana kita telah pun diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka sebab itu kena kembali apapun juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Haddad lagi, wa mata hazina ala taksirihi. Tuan-tuan, tengok ni. Bila mana kata Imam Al-Haddad, dia berasa sedih ala taksirihi. Allahu akbar. Tuan-tuan, bila mana dia berasa sedih dengan ketidakmampuan dia. Tuan-tuan, ni orang yang ada rendah diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita ni dengan Allah Ta'ala dua. Jadi istimewa kita bila mana jaga dua perkara ni. Yang pertama, dengan Allah Ta'ala dumu. Itu yang pertama. Yang keduanya, dengan Allah Ta'ala mutawadhi'. Tuan-tuan, jaga dua benda ni, jadi orang istimewa kita dengan Allah. Tuan-tuan, yang pertama dumu, air mata kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, air mata, setitis air mata yang dikeluarkan kerana teringat dosa-dosa dia kepada Allah, kerana takutkan Allah dan azab Allah. Tuan-tuan, air mata tu boleh memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ayat mata kita. Dan sebab itu dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, bila mana Nabi SAW tengok api neraka ni hebat. Bila mana Allah Ta'ala, bila mana Nabi SAW tengok api neraka ni begitu besar, begitu dahsyat, ianya dibuat oleh Allah. Tuan-tuan, tiba-tiba main ayat sikit je ayat Allah. Bila mana dipercikkan ke dalam neraka Allah, tiba-tiba ayat itu padam dengan serta merta. Tuan-tuan, Nabi SAW tanya dengan Jibril alaihissalam, wahai Jibril, ayat apa ni? Bukan banyak sangat, perciknya. Maka ayat apa ni, api neraka ni dia boleh padam.
sedangkan dia dinyalakan oleh Allah dengan begitu hebat. Dan jawab Jibril alaihissalam, "Hei Muhammad, ayat yang dipercikkan dalam neraka tadi, ianya adalah dumur, ianya adalah ayat mata orang-orang yang terkenang dosa dia kepada Allah dan kerana takutkan azab Allah Subhanahu wa taala." Dan ni ayat mata yang pertama. Yang kedua, kita dengan Allah Taala mutawadhi', iaitulah kita merendah diri, kita merasa kita tak mampu melakukan apa-apa, melainkan bila mana kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kata Imam Al-Haddad, wa mata hazina ala taksirihi, bila mana dia dah rasa dah sedih sangat dengan apa ni ketidakmampuan dia. Tuan-tuan ada tak perasaan ni, ya Allah, aku tak mampu nak bangkit tengah malam. Ya Allah, aku cuba dah nak tinggal maksiat ni tapi tak boleh, ya Allah. Tuan-tuan, kata Imam Al-Haddad lagi, wa kasara qalbuhu min ajlih, patah hatinya kerana dengan perkara itu. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana ketidakmampuan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka kata Imam Al-Haddad, "Falya'lam", ketahuilah, "annallaha indahu", dia ada perasaan ni, ini bermakna dia berada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, orang ni senantiasa bermunajat dengan Allah. Dia senantiasa mengadu ketidakmampuan dia kepada Allah. Lalu dia mengiktiraf diri dia bahawa dia orang yang tak ada apa-apa, melainkan yang dia harap hanya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ar-Risalah. Dan tuan, kata Imam Ghazali, Allah Taala nak tengok manusia ni, dia punya mujahadah, dia punya kesungguhan dia dalam mendekatkan diri pada Allah, sehinggalah dia letih, sehinggalah dia berasa tak mampu dan tak ada orang pun yang boleh tolong dia pada masa itu. Tuan-tuan, ini yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya apa? Allah Ta'ala nak kita ni betul-betul pandang yang dia itu sebagai Tuhan, sedangkan kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ada perasaan macam tu, annallaha indahu, bahwasanya dia itu berada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Id yaqulu subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku akan berada pada sisi hamba-hamba aku yang patah hatinya, yang sedih hatinya, min ajli, kerana aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, mudah-mudahan dengan rasa ketaksiran kita ni, kita akan jadi orang yang dekat dan hampir dengan Allah Ta'ala. Kerana orang yang hampir dengan Allah adalah orang yang diistimewakan oleh Allah. Lalu orang yang dekat dengan Allah inilah sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia hidup atas dunia dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, di akhirat besok pun dia mendapatkan kebaikan daripada Allah. Bukan setakat itu, wa qina adzabannar, dia dilepaskan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna
وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.